saya akan share lebih kurang sampai pukul 10 nanti. So kalau anda ada persoalan, anda boleh komen saja kat situ soalan. Mungkin nanti kalau kita ada kesempatan, saya akan cuba jawab soalan-soalan anda. Tapi mungkin tak semualah kalau banyak sangat soalan kan. Banyak yang saya nak share hari ni kan. Takut nanti kalau nak jawab semua soalan nanti banyak benda yang saya tak boleh nak cover semua sekali kan. Okay, right. So kalau anda dah ready, kita pergi ke presentation saya. Okay, boleh komen, like, share pada kawan-kawan anda. Okay, so kita dah masuk ke bahagian presentation. Okay, so hari ini tajuk kita apa dia? Kesan COVID-19 kepada hartanah. So topik ini memang kena pada semua orang semua orang lah, tak kisahlah sama ada dia duduk dekat sini ataupun dekat Sabah ke, dekat Sarawak ke, sama ada anda bekerja kerajaan ke, bekerja swasta ke, bekerja sendiri, semua orang terlibat. Okay, dan topik ini sangat penting dan kat situ ada saya tulis hashtag stay till the end. Stay till the end. Kenapa anda perlu stay till the end sampai hujung rancangan kita? Sekarang ni kita selalu menggunakan hashtag stay safe, stay at home kan. Hari ni, malam ini kita punya hashtag ialah stay till the end. Cuba komen kat situ, stay till the end. Stay till the end. So harapan saya semoga malam ini anda semua boleh stay sampai ke penghujung sesi kita. Kerana apa? Kerana di hujung sesi kita nanti saya nak bagi hadiah percuma kepada anda. Ini untuk anda yang stay sampai ke hujung. Siapa yang stay sampai ke hujung, semua sekali saya nak bagi hadiah percuma kepada anda, iaitu video X Factor melonjakkan harga rumah. Okay, so siapa nak video ni, say I sikit, komen I. Okay, video ni kan sebenarnya memang saya ada jual di internet. Harga dia di pasaran, kalau anda cari Google ni di internet, harga dia 150. Tetapi malam ni saya nak bagi kepada anda percuma sahaja, tetapi hanya untuk anda yang stay sampai ke hujung sesi kita pada malam ini. Okay, so apa yang terkandung di dalam video ni ialah saya sharekan kepada anda macam mana kita nak mencari unit ataupun rumah yang terbaik berbanding dengan jiran-jiran kita. Kalau kita tengok kadang-kadang kita dengan jiran kita beli rumah daripada taman yang sama, dalam taman yang sama, tapi kenapa ada rumah orang dia senang untuk jual, dia lebih senang untuk disewakan, dia boleh jual pada harga yang lebih tinggi, dia boleh sewakan pada harga yang lebih tinggi. Sedangkan kita, unit kita dalam taman yang sama juga, tapi tidak boleh nak bersaing, tak boleh nak jual lebih cepat, lebih mahal berbanding dengan jiran-jiran lain. So macam mana kita nak pilih unit yang terbaik di dalam satu taman ataupun dalam satu apartmen? Kadang-kadang kita tengok dalam satu apartmen tu ada unit yang memang senang gila orang nak sewa ni kan. Nak jual pun senang, lepas tu boleh jual pada harga yang tinggi, boleh sewa pada harga tinggi. Kenapa rumah kita tak boleh macam tu sebab kita tersalah pilih unit. Okay, so dalam video ni saya terangkan bagaimana nak memilih unit, apa dia X factor yang menyebabkan unit yang kita pilih itu is the best unit dalam taman itu ataupun di dalam apartmen itu. Okay, so kalau anda nak video ini secara percuma, jangan ke mana-mana, stay sampai ke penghujung. Sampai ke penghujung sesi ini nanti, insyaAllah saya akan bagi pada semua anda yang akan stay sampai ke penghujung. Ini bukan lucky draw, bukan siapa yang bertuah saja. Ini memang semua yang stay sampai ke hujung memang semua dapat. Memang semua bertuah malam ini. Okay. So, siapa saya? Saya perkenalkan sedikit tentang diri saya. Saya adalah Aziz Ahmad, pengasas kepada Hartanah Guru, dan saya juga merupakan ejen hartanah di Harta Grid Properties. Itu adalah agensi saya di Seri Kembangan. Okay. So hari ini kesan COVID-19 kepada hartanah. Topik ini memang khusus kepada hartanah. Tetapi sebelum kita pergi nak tengok kesan COVID kepada hartanah, kita kena tengok secara macro level dulu. Apa kesan COVID-19 ini
kepada ekonomi. Sebab itu yang lebih penting. Bila ekonomi kita terkesan, maka sektor-sektor lain termasuk juga hartanah akan terkesan. Jadi kita kena faham dulu, kita kena tengok dulu bagaimana kesan COVID-19 ini kepada ekonomi kita. Alright, so dah ready? Kalau anda dah ready, sebelum itu ini Facebook saya. Ini Facebook saya, Aziz Ahmad. Selepas ini kalau anda berkesempatan, sudi-sudilah menjenguk Facebook saya, Facebook Aziz Ahmad. Saya punya friend list memang dah penuh, minta maaf banyak-banyak, tak boleh lagi nak request friend kan. Tetapi insyaAllah lah anda boleh follow saya. Follow saya taklah ramai sangat, baru dalam 15,000 lebih, tetapi saya yakin anda boleh mengubah nombor ini. So lepas ini anda follow saya di Facebook Aziz Ahmad. Okay, banyak tips-tips hartanah yang saya kongsikan di dalam Facebook saya. Okay, so mari kita tengok kesan COVID-19 kepada ekonomi secara keseluruhan dulu, kita faham bagaimana kesan kepada ekonomi, baru kita zoom kepada kesan COVID-19 ini kepada hartanah. Okay, so kesan COVID-19 kepada ekonomi. Bila kita cakap pasal ekonomi, apakah parameter ataupun perkara nombor-nombor yang kita perlu tengok, yang kita boleh ukur untuk mengatakan bahawa ekonomi kita ni sekarang ni sihat ataupun tak sihat, bagus ataupun tidak bagus. Alright, so ada beberapa nombor yang kita boleh tengok ataupun parameter yang kita boleh tengok. Alright, tetapi sebelum kita tengok nombor-nombor tu saya nak tanya kepada anda secara ikhlas secara ikhlas. Bagaimana anda rasa kesan COVID-19 ni kepada ekonomi? Adakah dia baik atau buruk? Ini persepsi anda. Anda rasa macam mana? Baik atau buruk? Cuba komen kat situ. Baik ke buruk kesan COVID-19 ini kepada ekonomi kita secara generalnya? Okay, macam mana So ada orang kata baik, tapi ramailah orang kata buruk sebab COVID-19 ni kan memang memberi kesan yang buruk kepada ekonomi kita. So anda rasa macam mana? Cuba komen kat situ, baik atau buruk kesan COVID-19 kepada ekonomi. Jangan cerita pasal hartanah lagi, saya cerita ekonomi dulu. Ekonomi negara kita. So yelah, kita bukanlah orang ekonomis ke apa kan, tapi kita tengok macam mana. Rasa-rasa COVID-19 ni kesan dia kepada ekonomi baik ke buruk? Oh, Chris Low kata baik, Grab Roma kata baik, Tengku Kush kata baik. So anda yang lain macam mana? Anda kata baik atau buruk? Jet Li kata B. B apa? B buruk. Buruk ke baik? Okay, Lu Zaini kata buruk, Jessica kata baik. Oh, ramai orang kata baik So anda buruk sangat. Sid Liping kata buruk sangat. Okay, ramai kata baik surprising ramai kata kesan COVID-19 kepada ekonomi ni baik kepada ekonomi. So tak tahu, mungkin lepas ni bagus kot ada COVID-19 lagi kan. Okay, so itu adalah persepsi ramai orang Ada kata baik, ada kata buruk. Tapi dari segi ekonomi pula, ekonomis kalau kita tanya orang ekonomis macam mana dia menilai sama ada kesan COVID-19 ini baik atau buruk, dia akan melihat kepada beberapa parameter ekonomi yang penting. Antaranya yang pertama sekali dia akan tengok, okay, sebelum tu sebelum kita tengok parameter tu, apa jadi dalam masa COVID-19 ni bila COVID-19 berlaku saja kita semua dikenakan PKP, Perintah Kawalan PKP, Perintah Kawalan apa tu? PKP. Okay, Movement Control Order. Saya boleh cakap MCO tu baru boleh ingat sikit, okay? Movement Control Order maknanya pergerakan kita terbatas. Alright? So kalau kita tengok apabila berlaku saja COVID-19 ni kan, kebanyakan kedai-kedai memang ditutup. Okay? Itu the first few PKP kita memang langsung tak boleh buka kecuali yang essential need sahaja.
yang boleh dibuka, seperti kedai-kedai makanan, kedai-kedai grocery saja yang dibenarkan buka. Kalau kita pergi mall, contohnya dalam gambar ni, kalau kita pergi mall, inilah keadaan mall kita, shopping mall kita waktu COVID-19 kena dulu kan. So waktu kita dikenakan PKP. Tetapi sekarang bila ada PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, maka sekarang ni kita dah nampaklah ada banyak kedai yang dah dibuka. Itu pun walaupun dibuka, masih lagi ada banyak syarat-syarat yang mereka perlu ikuti, SOP yang ketat yang mereka perlu ikuti. Alright, tetapi secara keseluruhannya kita boleh katakan kebanyakan bisnes memang terkesan daripada PKP dan PKPB ini. Alright. So kita tengok kepada parameter pertama, ekonomi. Kalau kita tanya orang ekonomi macam mana dia nak menilai sama ada ekonomi kita ni sekarang ni sihat atau tidak sihat, baik ataupun buruk. So pertama sekali dia akan tengok kepada unemployment rate. Unemployment rate adalah kadar pengangguran. Maknanya berapa peratus orang yang tidak bekerja sekarang ini. So ini adalah trend unemployment rate sejak tahun 1990 sehingga 2019. So kalau kita tengok dia punya trend, ada masa dia turun, ada masa dia naik, ada masa dia agak mendatar macam tu. So kalau kita perhatikan ada bottom, dia ada peak dan dia ada bottom kat situ So kalau kita tengok apa yang berlaku okay, by the way, unemployment rate ni dia lagi tinggi, lagi bagus atau lagi tak bagus? Kalau unemployment rate 5% berbanding dengan 3%, mana yang bagus? Yang 5% ke atau yang 3%? Cuba komen kat situ. Lagi, yang mana bagus? Lagi rendah ke lagi tinggi? Unemployment rate. Unemployment rate. Ini nak kena faham juga ni kan. Nanti kita tengok graf, tapi macam mana kita mentafsirkan graf ni kan. Nanti orang kata naik lagi bagus atau turun lagi bagus. So nanti ada orang keliru ni. So unemployment rate lagi rendah ke lagi tinggi yang dikatakan bagus? Okay. Nolita kata 3%. Rizko kata lebih rendah lebih baik. Okay, 3%. 3% lebih bagus daripada 5%. Okay, betul lah tu. So maknanya apa? Unemployment rate ni, kadar pengangguran kita nak dia rendah. Lagi rendah kadar pengangguran, lagi bagus. Kalau kadar pengangguran tinggi, maknanya ramai orang tak ada kerja lah. Maknanya ekonomi tu tak bagus. Okay, dan kalau kita tengok dalam graf ini kan, cuba kita perhatikan. Pada tahun 1998, apa yang berlaku ialah pada tahun itu berlakunya Asian Financial Crisis. So waktu tu ekonomi kita tengah down 1998, kalau ada masih ingat lagi 1998 waktu tu berlaku Asian Financial Crisis. So apabila berlaku Asian Financial Crisis, kalau kita tengok 1997, setahun sebelum berlakunya Asian Financial Crisis, unemployment rate kita adalah di tahap yang paling rendah sekali, iaitu 2% lebih. Paling rendah sekali, maknanya ramai orang ada kerja. Tak ramai orang yang menganggur pada itu. Maknanya ekonomi kita memang sangat sihat, sangat bagus waktu itu, tahun 1997. Apabila sampai tahun 1998 berlakunya Asian Financial Crisis, waktu tu kita tengok kita punya unemployment rate ni tiba-tiba dia jadi tinggi. Tiba-tiba dia jump jadi tinggi 3% lebih. Okay? Maksudnya apa? Apabila berlaku sahaja Asian Financial Crisis tahun 1998, ramai orang hilang kerja. Ramai orang tak ada kerja. Sebab itu dalam graf ini kita nampak dia punya rate unemployment tu tahun 1998 apabila berlaku Asian Financial Crisis, dia punya unemployment rate dia naik. Okey. Kemudian kita tengok sekali lagi pada tahun 2009 kita ada satu lagi krisis yang berlaku, iaitu Global Financial Crisis. Ini berlaku di seluruh dunia. Tahun 1998 Asian Financial Crisis berlaku kebanyakan di negara Asia sahaja, tetapi tahun 2009 adalah Global Financial Crisis. Memang seluruh dunia rasa kesan Global Financial Crisis ni. Dan pada tahun 2009 kalau kita tengok dalam graf itu, unemployment rate tiba-tiba jump lagi. Tahun 2008 dia
dia rendah. Tahun 2009 apabila berlaku saja krisis, global financial crisis, dia naik lagi sekali. Alright, so ini yang berlaku apabila adanya krisis financial, sama ada Asian ataupun global financial crisis, ramai banyak bisnes yang tutup, ramai orang hilang kerja. Bila orang hilang kerja, maka unemployment rate akan jadi tinggi. So bila unemployment rate tinggi, ekonomi kita memang dalam keadaan tidak sihat ataupun dalam keadaan buruk lah kan. Alright, so itu tahun 1997 hingga 98 kita nampak dia punya increase unemployment rate itu, dan daripada tahun 2008 ke 2009 pun naik juga. Apabila berlaku krisis saja, unemployment rate naik. Okay, so apa kata ni ekonomis ni? Between sekarang ni, ini cerita sekarang krisis COVID-19 between 1 and 2 million Malaysian may be unemployed this year. Bayangkan tahun ini mereka menjangkakan, ini kata expert expert mengatakan antara 1 ke 2 juta rakyat Malaysia akan hilang kerja. Alright. Dan kalau kita tengok kepada data dan ini daripada Star Graphic kita punya unemployment rate sebelum COVID-19 dalam lebih kurang 3.4, 3.3, 3.2. Tapi apabila berlaku saja COVID-19, bulan Mac saja kita PKP start 18 dari bulan Mac bulan Mac saja kita punya unemployment rate terus jump daripada 3.3% dah jadi 3.9%. Tiba-tiba dia jump. Okay? Baru ini dalam bulan Mac baru setengah bulan kita dalam PKP kita dah nampak unemployment rate, ramai orang dah start tak ada kerja. Ini especially dalam sektor-sektor ekonomi, sektor-sektor industri yang directly impacted disebabkan oleh COVID-19 antaranya seperti sektor penerbangan, aviation, sektor tourism memang directly impacted. Okay. Dan apa kata ni? Satu lagi, Malaysian unemployment rate may go up to 5.5% this year, says chief statistician. Tadi grafik tunjukkan bulan Mac unemployment rate ialah 3.9, tapi yang ini dia kata by end of this year 5.5%. So kalau kita buat, saya tunjukkan dalam grafnya, yang warna merah tu, kita boleh nampak warna merah tu itu adalah prediction jangkaan unemployment rate kita pada hujung tahun 2020. Maknanya daripada 2019 kalau kita nak bandingkan dengan tahun ini, dia punya jump daripada 3.3% tu jadi 5.5%. So bayangkan dia punya jump dia, ramai orang akan hilang kerja pada tahun ini. Ini adalah jangkaan oleh expert bukan saya bukan saya punya jangkaan, ini kata expert. Alright, so apa pula kata governor negara? Ini adalah governor bank negara Nur Syamsiah Muhammad Yunus dia kata apa? Ini governor bank negara kita, dia kata COVID-19 dijangka jejas pertumbuhan ekonomi. Alright, so satu lagi parameter ekonomi yang kita boleh tengok ialah GDP growth, pertumbuhan KDNK. Alright, so kalau kita tengok ada dua yang warna merah tu, dua yang negatif, iaitu tahun 1998 dan juga tahun 2009. Dan dua-dua ini berlaku negatif disebabkan oleh dua financial crisis, 1998 Asian financial crisis dan 2009 global financial crisis. So nampak tak? Sebelum berlakunya Asian financial crisis tahun 1998, kita punya GDP growth ialah dalam sekitar 6% lebih. Alright. So sebelum itu dia dalam 8%, 9%, 8%, 9%, 6-7%. Tiba-tiba berlaku aja financial crisis, jadi negatif 7%. Alright. So itu impact financial crisis kepada GDP kita pada tahun 1998. Kemudian sekali lagi berlaku pada tahun 2009, iaitu kita punya GDP minus lebih kurang 2%. Okay? Sebelum berlakunya global financial crisis, GDP growth kita sekitar dalam 45%.
Tiba-tiba berlaku aja financial crisis terus drop jadi minus 2%. Alright, so ini adalah satu petanda yang ekonomi kita tidak bagus. So ramai orang kata sebelum-sebelumnya kita rasa macam sesak sangat dalam Malaysia ni kan, macam dah kemelesetan ekonomi. Sebenarnya apa yang kita lalui sebelum tahun 2020 ni, sebelum ini 10 tahun yang lepas, 9 tahun yang lepas, kita rasa hidup kita sesak kan, tapi kita sebenarnya bukan berada dalam kemelesetan ekonomi lagi. Cuma kita punya growth itu dia slow sahaja. Dia belum lagi kemelesetan ekonomi. Apa yang dikatakan sebagai kemelesetan ekonomi ialah apabila GDP growth kita ialah berada di dalam region negatif. Itu barulah dikata kemelesetan ekonomi, contraction in economy. Alright. So kemelesetan ekonomi hanya berlaku pada tahun 2009, sebelumnya 2009 dan juga 1998. Kalau kita tengok 30 tahun punya time frame, okay, yang lepas. Alright. So baru 2 kali berlaku dalam masa 30 tahun yang lepas. Alright. So apa lagi kata Governor Bank Negara? Dia kata Malaysia on the verge of recession, economy could shrink minus 2%. Maknanya because disebabkan oleh COVID-19 pada tahun ini, GDP kita dijangkakan minus 2%. So kalau saya letak graf kita ada satu lagi negatif merah kat situ tahun 2020, tahun ini minus 2%. So yang ini krisis yang kita sedang hadapi sekarang ni. Apa krisis? Nama dia. Dulu kita ada global financial crisis tahun 2009. Tahun 98 kita ada Asian financial crisis. So tahun ni kita ada apa? Ini term yang saya pakai lah, global pandemic crisis. Ini saya punya term lah. Ini bukan dunia punya term. So saya pun tak tahu nak panggil krisis apa. Saya panggil dia global pandemic crisis. Dan kalau kita tengok sini antara 1998 ke 2009, okay, dua krisis ni, berapa tahun dia punya jarak dia, gap dia dalam 11 tahun. 1998 ke 2009, 11 tahun. 2009 ke 2020 berapa tahun? 11 tahun. So dia macam berjanji pula setiap 11 tahun ada berlaku satu krisis kan. Macam berjanji. Wallahualam. Kita tak tahu So mungkin ini kebetulan, kita tak tahu. Okay? Tetapi semua orang tahulah kalau siapa yang belajar ekonomi semua orang tahu ekonomi kita ni dia ada cycle, ada turun naik dia. So ada masa dia naik, ada masa dia turun, kemudian dia naik balik. So dia ada cycle dia. So kalau kita tengok daripada sini pun dia ada cycle dia. Ada masa dia tinggi, ada masa dia negatif, ada masa dia naik balik, lepas tu negatif, lepas tu naik balik, lepas tu dia turun balik. So kita sekarang ni berada di dalam cycle menurun, cycle negatif. Alright. So apa pula kata daripada IMF tadi, kata daripada Governor Bank Negara. So apa tak kata IMF ini international so Malaysia economy to bounce back to 9% in 2021. Ini adalah berita gembira, berita baik untuk kita Walaupun tahun ini dijangkakan GDP kita minus 2%, tetapi IMF menjangkakan 2021 tahun depan kita akan bounce back, kita akan kembali semula, GDP kita menjadi 9%. So kalau kita tengok situ kalau kita tengok selepas dalam grafnya, dalam tahun 2020, selepas 2020 masuk aja tahun 2021, tahun depan ekonomi kita akan bounce back ke 9%. Adakah ini logik? Adakah ini logik? Kita tengok, kita belajar daripada sejarah, kita mungkin tak boleh nak 100% confirm prediction in the future sebab kita ni bukan bomoh. Muka saya ada muka bomoh lah. Saya pun tak boleh nak predict apa yang akan berlaku in the future for 100% guarantee. Tak ada siapa yang boleh guarantee 100%. Okay? Tetapi cuba kita tengok daripada sejarah, because sejarah adalah the closest yang kita boleh jangkakan apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Okay. So kalau kita tengok pada sejarah, tahun 1997 sebelum Asian Financial Crisis, GDP kita 7%. Okay. Tiba-tiba tahun 98 bila berlaku Asian Financial Crisis, terus down jadi minus 7%. Kemudian setahun lepas itu, 1999, GDP kita terus jadi positif lebih kurang 6%. Nampak tak?
Okay, dia 1 tahun aja terus jump, dia terus recover, right? Begitu juga bila berlaku global financial crisis tahun 2008, kita punya GDP lebih kurang 4% something. Bila berlaku global financial crisis 2009, kita minus almost 2%. Kemudian setahun selepas global financial crisis tahun 2010, kita terus jump jadi lebih kurang 7%. Alright? So ini yang dah berlaku. So macam mana pula sekarang? Sekarang ini kalau kita tengok 2019 tahun lepas kita punya GDP lebih kurang 4%. Tahun ini dijangkakan minus 2%. Tahun depan kita akan recover dan kita akan shoot sehingga 9% GDP. Ini adalah prediction daripada IMF. Alright? So, okay. Apa lagi parameter yang kita boleh tengok? Nak tahu ekonomi kita bagus ke tak? Kita tengok pada stock market. Ini adalah trend stock market kita semenjak tahun 1990. Kalau kita tengok pada tahun 1999, apabila berlaku sahaja, berlaku apa tu? Berlaku Asian Financial Crisis, stock market kita down. Kita nampak 99 kat sini, down. Daripada peak dalam lebih kurang indeks, ini indeks stock market, lebih kurang dalam 1,200, tiba-tiba terus down jadi lebih kurang 300. 1,300, 1,200 terus down jadi 300. Punya banyak down ya stock market. Kemudian sekali lagi apabila berlaku global financial crisis pada tahun 2009, sebelum itu kita punya stock market index lebih kurang dalam 1,400. Kemudian bila berlaku saja krisis global financial crisis, dia down jadi lebih kurang 850. Daripada 1,400 down jadi 850. Kalau tengok sekarang ni tahun 2020, kita sekarang 2020, sebelum ini dia punya peak dalam lebih kurang 1,900 indeks stock market. Sekarang ini kita 1,400 lebih kurang. Daripada 1,900 jadi 1,400, terus down. Just because of COVID-19 punya crisis. Alright, so ini adalah parameter yang kita boleh tengok untuk kita tahu sama ada ekonomi kita ni bagus ataupun tidak bagus, sama ada ekonomi kita ni sihat ataupun tidak sihat. Okay, so macam mana pula kesan COVID-19 kepada hartanah? Ini topik kita sebenarnya kan, sebab kita nak fokus kepada hartanah. So bila kita cakap tentang hartanah, macam mana kita nak tahu sama ada hartanah kita ni market, property market kita bagus ataupun tidak bagus, baik ataupun buruk, ataupun sihat ataupun tak sihat. Kita tengok kepada dua parameter ini. Yang pertama sekali adalah volume, yang kedua adalah value. Volume adalah jumlah transaksi, berapa banyak unit yang terjual, dan value ialah berapa ringgit, berapa bilion ringgit transaksi yang sudah berlaku. Okay, so pertama sekali kita tengok kepada graf volume. So ini adalah trend volume transaksi yang telah berlaku hartanah di Malaysia sejak tahun 1990 sehingga 2019. So kalau kita tengok kat sini kan, kat sini pun kita dah nampak ada trend dia naik, kemudian dia turun, dia naik, dia turun, kemudian dia naik. Alright? So semua sektor, semua ekonomi dia memang ada cycle dia naik dan turun. Alright? Dan kalau kita tengok sekarang, tahun 1998 dia turun disebabkan oleh Asian Financial Crisis. Sebelum itu, sebelum Asian Financial Crisis 1998, kita nampak dia dalam trend menaik. Dia naik sampai 1997, tiba-tiba berlaku saja Asian Financial Crisis 1998, dia terus down. Kemudian dia naik lagi, kemudian 2009 dia down sikit. Kemudian dia naik lagi, kemudian dia down. Okay, down sehingga 2017, kemudian dia nak naik lagi. Alright, so ini adalah trend volume transaksi hartanah yang dah berlaku sehingga 2019. Okay, satu lagi yang kita nak tengok ialah value. Berapa nilai ataupun value transaksi hartanah yang telah berlaku daripada tahun 1990 sehingga 2019. Dan kalau kita tengok kat sini, ada dua krisis yang berlaku tahun 1998 dan juga tahun 2009. Dan kalau kita tengok value dia macam mana, tahun 1998 value dia down berbanding dengan tahun-tahun sebelum tu. Okay, begitu juga tahun 2009 value dia, total value transacted
down berbanding dengan tahun-tahun sebelum tu. Tahun-tahun sebelum krisis dia tengah naik. Berlaku je krisis dia down. Kemudian naik, berlaku krisis dia down. Kemudian dia naik lagi. Kemudian dia down sejak 2014 dia down. Okay. So alright. So ini saya combine dua graf ni ya. Volume dan juga value. Ini dalam satu graf lah. Tadi saya dah explain kan macam mana impact dia kan. Okay. So ada orang kata itu adalah volume dengan value. Harga rumah macam mana? Aziz? Adakah harga rumah pun macam tu? Tadi bukan harga rumah, itu adalah value tu adalah jumlah semua transaksi yang berlaku dalam berapa bilion dolar, berapa bilion ringgit. Okay, so average harga rumah ini kalau kita ambil harga value tadi kita bahagi kepada volume. Value bagi volume kita dapat average price. Average price harga rumah. So kalau kita tengok kat sini dia punya average price dia sebelum berlaku Asian Financial Crisis dia naik, berlaku Asian Financial Crisis dia jatuh. Kemudian dia naik lagi, berlaku Global Financial Crisis dia jatuh. Setahun selepas Global Financial Crisis. Kemudian dia naik lagi, kemudian selepas 2016 dia ada jatuh sikit. Alright. So adakah berlakunya penurunan yang mendadak dari segi harga rumah? Kalau kita tengok tahun 1998 harga rumah down lebih kurang dalam 30%. 30%. Dan pada tahun bila berlaku Global Financial Crisis 2008 dia down setahun selepas itu 2009 dia down lebih kurang dalam 17%. Okay? Kemudian dia naik lagi. Right? So ini adalah trend average price harga rumah di Malaysia daripada tahun 1990 sehingga 2019. Right. So saya nak perkenalkan kepada anda dua istilah ini. Yang pertama ialah stimulus dan yang kedua ialah cooling measures. Stimulus mungkin anda dah dengar bila berlaku aja COVID-19 ni kan kerajaan telah telah memberi stimulus package ataupun package rancangan. Package rancangan ekonomi. Stimulus adalah rancangan. Okay. Cooling measures ni nak bagi dia sikit. Alright. So kita tengok ni ini adalah graf transaksi hartanah yang berlaku. Kalau kita tengok dia punya trend ada masa dia naik, berlaku krisis dia turun, kemudian dia naik balik, kemudian krisis lagi dia turun, kemudian dia naik balik, kemudian dia turun, kemudian dia naik. Right? So begitulah dia punya cycle kan. Dan kalau anda perhatikan sini semenjak tahun 1998 apabila berlaku sahaja Asian Financial Crisis 1998, apa berlaku selepas itu? Ini trend harga rumah, average price harga rumah daripada 1998 dia naik sampai 2012 dia sampai ke puncak. Okay? Dia sampai peak dia, ke puncak dia. Alright. So kenapa boleh berlaku macam ni? Sebab kerajaan telah memberikan stimulus package, telah memberikan package rancangan kepada sektor hartanah supaya sektor hartanah ini boleh naik. Okay? Banyak berlaku transaksi, banyak value transaksi yang berlaku. Disebabkan itu juga dia menyebabkan, ini konsep demand and supply, disebabkan itu juga harga rumah dia makin naik sehinggalah pada 2011 dia mencapai ke puncaknya. Alright. Dan bila dia sampai ke puncak ni, dia macam ni market ni adalah suatu yang government kerajaan boleh lakukan sesuatu untuk bagi dia panas atau bagi dia sejuk. So bila berlaku 1998 berlaku Asian Financial Crisis, market property tiba-tiba jatuh. So macam mana government nak buat sesuatu, dia kena bagi package rancangan, stimulus package kepada sektor property hartanah. So bila government bagi stimulus package rancangan kepada property ni, transaksi hartanah dia makin naik. Dan akibat transaksi naik, harga pun makin naik. Sebab itu
Dia naik sehinggalah pada tahun 2011 kita nampak dia mencapai harga yang terlalu tinggi. Dan waktu ini 2011 apabila harga dia dah terlalu tinggi dan mencapai kemuncaknya, government kata oh ini dah terlalu tinggi ni, ini kena careful. Sebab kalau kita biarkan dia turun naik, takut nanti kalau dia jatuh dia akan jatuh terbalik down. Okay, so disebabkan market terlalu panas. Mula-mula market sejuk tahun 1998 kan. So government bagi dia panas sampai 2011 dia dah menggelegak, dah panas menggelegak ni, panas sangat kan. So government bila market terlalu panas sangat, dia terpaksa sejukkan market. Okay? Dia terpaksa sejukkan market. Dia tak boleh biarkan market terus panas macam tu kan. So bila dia nak sejukkan market, dia terpaksa buat cooling measures. Dia kena bagi cooling measures. Itu sebab namanya cooling measures. Dia nak sejukkan market. So apabila government buat cooling measures, 2011 kita tengok trend dia menurun. Sehingga 2017 dia turun sampai 2017 government kata oh ni dah cukup sejuk dah. Kita kena panaskan balik. So bila dia nak panaskan balik sejak 2017 dia bagi lagi stimulus. Alright. So nampak tak konsep dia macam mana dia main. Okay. So ini saya zoom dia naik dah tinggi sangat. Kemudian dia buat cooling measure nak bagi dia sejuk. Turun sampai 2017 market dah sejuk sangat ni, kita naikkan balik, kita panaskan balik, so dia bagi stimulus package. Alright, so cuba kita tengok lebih detail apa yang dah berlaku semenjak 10 tahun yang lepas. Tahun 2009 government telah memperkenalkan, ini saya cerita sektor hartanah saja. 2009 government telah memperkenalkan DIBS, Developer Interest Bearing Scheme. So maknanya interest dalam waktu construction ini ditanggung oleh pemaju. So waktu tu memang ramai orang membeli rumah. So market memang mencanak naik. Okay? Dan harga juga mencanak naik sehinggalah pada tahun 2011. Kemudian 2010 foreign purchase, government telah meletakkan syarat untuk orang foreigner untuk membeli property daripada 250,000 dia increase jadi 500,000. Okay. 2011 rumah prima dilancarkan dan waktu itulah 2011 kita dah mencapai peak puncak dia kan. So waktu itu juga bila sampai puncak mula-mula prima awal tahun prima dilancarkan. Apabila prima dilancarkan, ramai orang beli rumah prima. Murah kan. So bila ramai sangat itu, market terlalu hot, terlalu panas kan, kita pasti sejuk kan. So government meletakkan satu lagi syarat iaitu LTV 70%. Maknanya loan, margin untuk buat loan rumah ketiga dan seterusnya 70% saja dilimitkan. Rumah pertama, rumah kedua masih lagi 90%. Okay. Kemudian tahun 2012 dia strictkan loan lagi strict based on net income. Sebelum ni kalau nak apply loan bank menggunakan gross income, tapi 2012 bank tengok kepada net income. Dan RPGT ini adalah tax RPGT. RPGT dinaikkan daripada 5% kepada 15% untuk the first 2 years. Itu pada tahun 2012. Ini nak bagi cool down nak bagi slow down tadi dah market dah terlalu hangit panas sangat kan. Kita nak bagi slow down sikit kan. Ini adalah dia punya cooling measures. Next, kita ada apa lagi tu? Loan tenure daripada 45 tahun jadi 35 tahun saja. Jadi pendek. Sebelum ni orang boleh buat loan sampai 45 tahun amazing. 45 tahun boleh bayangkan 45 tahun. Okay. So lagi bawah tu apa? Okay, next. 2014 RPGT dinaikkan daripada 15% kepada 30% untuk 3 tahun yang pertama. Dan foreigner punya purchase kalau dia nak beli, dia perlu membeli rumah yang berharga 1 million, daripada 500 million jadi 1 million. Okay, ini pada tahun 2014. Dan 2014 juga DIBS dah cancel, dah tak ada lagi dah DIBS 2014. Okay.
Kemudian kita tengok 2017 Prima, rumah Prima 100% loan untuk rumah Prima. Dan untuk properti yang high end maksudnya properti yang lebih daripada 1 juta, apa tu, government freeze, maknanya tak benarkan buat high end property. Ini di KL under DPKL. Okay, 2017. Sebab banyak sangat rumah yang high end ni, yang value tinggi-tinggi ni yang tak terjual. Okay, so 2017 di DPKL dia freeze semua high end property di Kuala Lumpur. Okay, 2018 ni bila government nampak market ni dah sejuk sangat, kita nak naikkan balik, nak panaskan balik, dia bagi stimulus package, bagi stamp duty, stamp duty increase untuk high end property, dia tak menggalakkan high end property. Tapi 2019 HOC, home ownership campaign. Tahun lepas home ownership campaign, stamp duty tak ada, kemudian dapat 10% discount. So HOC banyak membantu daripada dari segi transaksi hartanah sepanjang tahun lepas. Alright. Okay. So kita tengok apa kata IMF lagi Okay. IMF dia kata Malaysia economy to bounce back to grow 9% next year from expected 1.7% contraction in 2020. And this will be the fastest among ASEAN 5 economies. Maksudnya apa? IMF menjangkakan kita punya GDP grow tahun depan 9%. So bagus tak bagus? Bagus lah kan? IMF kata 7.8%. Tadi saya kata 9% kan? So tadi kata tadi yang bank negara kan 9%, tapi IMF kata 7.8%. So lebih kurang 8-9%, tak jauh lagi lah sebab ini adalah prediction. Okay? Dan Malaysia adalah the best among 5 ASEAN countries yang recover sangat cepat pada tahap yang tinggi. Negara-negara lain seperti Indonesia, Thailand, Filipina, Vietnam, GDP growth dia expect 8%, 8.2%, 6%, 7.6%, 7%. Semua sekali Alright. So itu apa yang international IMF kata tentang potential macam mana kita negara kita ni boleh recover selepas daripada COVID-19 kan. So lepas COVID-19 kita tak perlu masa yang lama, dalam masa setahun insyaAllah kita boleh recover balik. Alright. So kalau anda nampak tadi stimulus dengan pooling measures, sebenarnya government kita ni memang sangat efektif, memang sangat efisien. Tak kisahlah siapa yang jadi yang memegang kerajaan. Ini bukan cerita politik siapa yang pegang kerajaan sekalipun, dia punya penasihat dia, orang yang menjalankan ekonomi ni adalah orang yang tak ada kena dengan politik, dan mereka ni memang sangat expert. Dan kalau kita nampak, kalaulah government nak bagi market panas, dia boleh bagi market panas. Kalau dia nampak market tu terlalu panas, dia nak sejukkan, dia boleh sejukkan. Kalau dah sejuk sangat, dia nak panaskan balik, dia boleh panaskan balik. Okay. So dia cuma bagi obat aja. Okay, nak panas, okay kita bagi obat ni. Nak sejuk, kita bagi obat ni. Semua dah ada dalam poket dia kan. Okay, so bagus tak kita punya government? Alright. Okay, so question is, krisis ni dalam masa krisis ni ada peluang tak? Ini yang penting kita nak kena pastikan. Dalam krisis ni orang kata, banyak kata tak baguslah ini krisis COVID-19 ni kan, banyak bisnes tutup lah, ramai orang hilang kerja lah, GDP negatif lah, semua benda jatuh lah. So ada peluang tak? So ni kita tengok. Tak semua orang merasa COVID-19 ni tak bagus. Ramai orang kata COVID-19 ni tak bagus lah. Tak ada kerja lah, gaji kena potong lah, allowance kena potong lah, bisnes tak bagus lah. Tetapi ada orang disebabkan oleh COVID-19 lah, dia punya ekonomi, dia punya bisnes makin bagus. Ini contohnya. Ini courier service. Kalau kita tengok courier service Pos Laju, JNT, CityLink, sebab sekarang ni orang tak boleh nak keluar, orang beli online. So bila orang beli online, tengoklah orang beratur dekat courier service dekat Pos Malaysia tu, orang beratur punyalah panjang setiap hari ada je barang yang nak kena hantar. Dan sampai Pos Malaysia kata dia punya delivery
300% naik berbanding dengan sebelum COVID-19 ni. Alright, so tak bagus untuk orang tapi bagus untuk courier service. Okay, ini contoh, salah satu benda, contoh. Banyak lagi bisnes lain yang lebih bagus disebabkan oleh COVID-19 ni. So macam mana pula dengan hartanah? Ini kita tengok. Kita tengok stock market. Kita dah lalui 2 kali financial crisis dalam stock market. Tahun 1999 sekali, apa tu, 1998 berlaku Asian Financial Crisis dan 2009 berlaku Global Financial Crisis. So apa yang berlaku selepas berlaku krisis dalam tengok stock market tahun 1998 kita punya stock market paling rendah, dah bottom dah. Kemudian selepas sahaja krisis itu kita tengok stock market kita naik. Kemudian sekali lagi berlaku 2009 Global Financial Crisis jatuh. Okay. Selepas jatuh naik. So saya nak tanya anda. Kalaulah anda nak beli stok, anda main saham kan? Anda akan beli saham pada harga waktu dia jatuh ke, waktu dia turun ke, waktu dia naik. Cuba komen kat situ. Kalau anda nak beli saham pada harga dia jatuh ke atau waktu dia tengah naik? Cuba komen. Nak tengok. Ini very simple question lah. Kalau saham kita nak beli pada harga rendah atau pada harga tinggi, pada harga turun atau harga naik. Turun. Nonita kata turun. Kalau kita nak beli saham, kita beli saham bila harga dia turun. Okey. Okey. Naraswaran kata turun. Ahmad kata turun. Muhammad Ruzaini waktu turun. Akmal turun. Rizal turun. Semua orang kata turun kan waktu jatuh. So of course lah. Kalau kita nak beli stock market, kita beli waktu harga turun, waktu harga tengah jatuh, waktu harga tengah rendah. Waktu harga tinggi baru kita jual. Takkanlah kita nak beli waktu harga dah tinggi. Alright. So itu tak bijak namanya kalau kita buat investment. Okay, dalam stock market. Kalau kita tengok hartanah pula macam mana. Hartanah ini adalah trend hartanah average price. Kalau kita perhati kat sini kat sini dalam graf ni ada 3 puncak, 3 kemuncak, 3 peak. Iaitu yang pertama sekali tahun 1997, setahun sebelum berlakunya Asian Financial Crisis. Kemudian peak yang kedua pada tahun 2008, setahun sebelum berlakunya Global Financial Crisis. Kemudian 2016. Alright, so ada 3 puncak ini. Now, bayangkan sebenarnya kita, selain pada 2 krisis yang lepas ni sebelum 1990, tahun 1988 juga berlaku Global Financial Crisis tapi tak masuk dalam graf ni So kalaulah anda beli hartanah pada waktu krisis berlaku, contohnya pada tahun 1998, apa jadi? Ini yang berlaku. Anda beli tahun 1988, harga tu naik sampai 1997. Kalau anda beli waktu krisis berlaku pada tahun 1998, anda beli 1998, selepas itu harga dia naik sampailah 2008. Kalau anda beli pada krisis 2009, apa berlaku? Dia naik sampai 2016. Right? So soalan saya kepada anda, bila berlaku COVID-19 ni tahun 2020, adakah dia waktu yang terbaik atau waktu yang buruk untuk anda beli properti? Cuba tulis tu. Tahun sekarang bila berlaku krisis adakah dia waktu yang terbaik atau waktu yang terburuk untuk anda memiliki properti hartanah? Okay. Right. Okay, so komen di situ So maksudnya apa yang saya cuba sampaikan sini waktu krisis ni lah sepatutnya kita kena ambil opportunity ni, peluang ini untuk kita grab whatever hartanah yang bagus di pasaran. Okay? Sebab dah terbukti
tiga kali krisis yang berlaku sebelum ini, itulah yang berlaku. Siapa yang bijak mengambil peluang waktu krisis, selepas itu dia tunggu je lah harga naik. Dia beli lagi waktu krisis 98, harga naik. Beli lagi tahun 2009, lepas tu harga naik. Okay? Sekarang berlaku lagi krisis. Soalannya, adakah kita nak belajar daripada sejarah ataupun kita nak mengulangi sejarah? Okey. Satu lagi saya nak terangkan kepada anda bila kita beli property untuk tujuan investment property ni adalah game investment yang dia bukan untuk short term tetapi untuk mid term hingga ke long term. So jangan beli property untuk short term. Contohnya aku nak beli hari ni, tahun depan aku nak jual, mesti buat duit punya. Itu memang silap. Kalau anda nak buat investment untuk short term, jangan main property. Saya cakap awal di sini. Dan saya cakap anda, jangan main property. Sebab property memang bukan untuk short term. Kalau anda nak buat short term investment, anda carilah investment lain selain daripada property. Tetapi property ini memang tools untuk investment untuk jangka masa yang panjang. Sebab property ni dia naik steadily. Naik steady je, slow je, tapi memang pasti. Okay? So, kalaulah kita ambil 2019 sebagai peak. Bayangkan anda main game property untuk long term. Dan anda beli property 10 tahun yang lepas. Bila berlaku krisis 2009, 10 tahun yang lepas, 11 tahun yang lepas, 2009, anda beli property itu. Apa berlaku? Sekarang ini, harga tu dah naik daripada 2009 sampai 2019, harga dia dah naik. So, anda buat duit tak? Anda dah buat duit kan? Sebab anda main long term. Okay? 10 tahun, 11 tahun. Okay? Bagaimana pula kalau anda main 20 tahun? Anda beli property tahun 1998. Sekarang ni macam mana? Anda beli 1998, daripada 1998, naik, lagi banyak, 2 kali ganda lebih kurang 2 kali ganda lebih banyak daripada kalau anda beli 10 tahun yang lepas. Macam mana pula kalau anda beli 30 tahun yang lepas, tahun 1990? Memanglah naik. Sebab itu, property ni kan, adalah investment untuk long term, bukan untuk short term. Okay? So, kalau anda beli untuk 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tengok pada graf, tengok pada sejarah, inilah yang berlaku, harga dia memang naik. Okay? Alright, so macam mana kita nak tahu adakah prediction, whoever yang buat prediction tu expert mana yang buat prediction kata nanti tahun depan kita akan recover, GDP kita akan jadi 9% ke 7.8% ke whatever it is kita kena peka kepada package rancangan ekonomi. Sebab sekarang ni market tengah sejuk bila market sejuk, government kena panaskan balik property market ni kan. So untuk government panaskan balik property market ni, government perlu memberi package rancangan ekonomi kepada sektor hartanah. Okay, so ini adalah beberapa package rancangan ekonomi yang kita jangkakan government akan bagi, sebab ini adalah package rancangan yang dicadangkan oleh REHDA kepada government. So kita tengok apa yang REHDA cadangkan kepada government. Yang pertama sekali, REHDA cadangkan supaya sambung lagi HOC, Home Ownership Campaign, yang dibuat 2019, yang kita nampak keberkesanannya tahun 2019 memang banyak transaksi yang berlaku. Dia punya market dah makin panas 2019. So REHDA mencadangkan kepada government untuk sambung HOC. Yang kedua, pengecualian cukai. Ini RPGT pengecualian cukai. Sekarang ni cukai kita RPGT ialah 30% untuk the first 3 tahun So mungkin kalau government boleh mengecualikan cukai untuk the first few years seperti yang dah berlaku seperti 2003, 2004 dulu, memang tak ada RPGT langsung Okey. Yang ketiga ialah kurangkan cooling measures. Okey, ini cadangan daripada REHDA. Dan yang keempat ialah data pembangunan lebih transparent. Data pembangunan ni maknanya
Ini adalah untuk kegunaan pemaju supaya pemaju dapat data yang lebih transparent daripada government, supaya pemaju boleh buat study yang lebih teliti supaya dia boleh tahu apa yang market perlukan untuk kawasan itu, projek apa yang perlu dia buat, rumah apa yang dia perlu buat, rumah yang harga berapa yang orang nak. Okay? So ini adalah 4 pakej rancangan yang dicadangkan oleh REDA kepada government. So kita kena peka, ada tak government dengar cakap REDA ni, adakah government buat apa yang REDA cadangkan? Adakah perlu government buat semua? Tak, jawapan ni tak perlu. Kita tak perlu government buat semua. Yang penting dia dengar je. Dia buat satu pun dah cukup. Contohnya kalau dia sambung HOC, satu saja dia buat pakej rancangan dah cukup. Okay? Dah cukup. Oh, bila kita kata, kita dengar, oh, government nak sambung HOC kan? Maknanya dia bagi signal bagi kita, maknanya ada chance ni, ada peluang lah. Maknanya harga apa tu, property market tu boleh panas balik. Itu ada peluang lah maknanya. Okay? So sebelum anda membeli, anda kena tanya dulu soalan-soalan ni. Pertama sekali, apa tujuan anda beli? Adakah anda beli untuk tujuan investment ataupun anda beli untuk duduk sendiri? Alright. Dan yang kedua, berapa bajet anda? Ni kita tanya dulu. Nanti pergi-pergi pergi-pergi tengok rumah harga dah luar daripada bajet kan. Alright. So penat aja kan. Apa tu shopping, window shopping rumah, lalas tengok dah out of budget. So kita kena tahu dulu berapa bajet yang kita mampu. Okay. Kewangan kita stabil ke tak? Macam mana kerja kita, gaji kita ada lagi tak untuk the next year, sampai tahun depan, tahun-tahun akan datang, ada lagi tak kerja? Okay. Kelayakan loan kita macam mana? Ini pun kena tengok juga. Satu bajet, kedua kelayakan loan. Loan kita boleh pergi berapa? Kalau katakanlah loan kita boleh pergi 400,000, mana kita cari rumah yang dalam lingkungan 400,000 je lah. Alright. So kajian hartanah, anda kena buat kajian hartanah. Dah buat ke belum? Dah tanya expert ke? Dah tanya pendapat mereka yang pakar. Jangan tanya jiran sebelah, jangan tanya Mami Jarum. Tanya kawan-kawan kita yang dia punya ilmu pun lebih kurang kita. Jawapan dia macam kita lah. Kau rasa macam mana? Rumah ni bagus tak? Kawan kita pun lebih kurang macam kita kan. So kena tanya orang yang expert dalam bidang hartanah. Apa pendapat dia. Alright? Okay. Apa risiko yang anda ambil? Ini anda kena tengoklah. So kita tak nak ambil banyak risiko. Sebab ini adalah investment jangka panjang kita. Kita nak main property kan, kalau kita beli property untuk jangka panjang. Walaupun kita beli untuk duduk sendiri kita kena dalam kepala kena ingat, beli property walaupun untuk duduk sendiri, mesti property itu mesti ada investment value. Maknanya investment value maknanya kalau kita nak jual nanti kita senang jual. Kalau kita nak jual, kita boleh jual pada harga yang lebih tinggi daripada harga kita beli sekarang. Itu maksudnya ada investment value. Okay? Alright. So itu saja perkongsian saya pada hari ini. Seperti yang saya janjikan di penghujung sesi ini, anda yang berada sehingga ke penghujung sesi ini, saya nak bagikan video percuma ni. Siapa yang ada, yang saya nampak di sini sampai ke hujung sesi ini. Say I sikit siapa yang masih lagi sampai ke hujung sesi ni. Umi, Raisa, Nur Syaizrin, Yong Hui Ying, Nur Syaizrin, Tengku Kush, Syam, Tengku Kush, Muhammad Irsyad, Chris Loh, Alif Fahmi. Okay, so siapa nak hadiah ni? Siapa nak video percuma ni? Komen kat situ. Nak hadiah. Saya akan beritahu siapa yang komen nak hadiah ni, saya akan beritahu macam mana anda boleh dapatkan video ni Okay. Yes. Nak Jet Lee, Rizal, nak siapa yang nak? Okay, komen nak. Siapa yang masih lagi kat sini? Saya nak tengok siapa yang masih lagi bersama kita sehingga ke hujung ni. Nak bagi hadiah ni. Nur Syaizri, Zahrul, Muhammad Fizaini, Hidayat, Jun, Elmi, Krislo. Okay. So macam mana kalau anda nak hadiah ni, nanti tim daripada Seri Pajam akan PM kepada anda untuk bagi link untuk tengok video ini. Dan okay, video ni saya nak cerita sikit pasal video ni. Video ni kita mahu ini dibuat waktu tu kan saya apa tu baru lagi belajar nak buat video kan. Video dia tak adalah segah mana pun, dia punya lighting tu dah ada gelap sikit. Tapi yang penting ilmu tu. Okay. Yang tuan bagi kita jaga. Alright.
Okay, so itu saja daripada saya. Jangan lupa untuk follow Facebook saya, Aziz Ahmad, selepas ini. Dan saya kembalikan semula kepada Tuan Faris. Hai. Okay, saya di belakang takbir saja. So hopefully hari ni harap semua dapat some pengalaman yang terbaik lah nak dekat COVID tentang krisis kita sekarang. Hopefully tanda tanya menjadi runsing sangat dalam pembelian hartanah kita, pemilikan hartanah kita sekarang. So Tuan Aziz Ahmad, sangat-sangat kami daripada Seri Pajam berterima kasih menyelesaikan masalah-masalah kita semua. So hopefully yang mana yang berminat dengan projek Seri Pajam boleh PM inbox kita, boleh tengok page Facebook kita, and then kita pun ada online sales kita sekarang ni yang kita tengah jalan. Kita sampai 31. Faris ada offer baik ke ni daripada Seri Pajam ni? Oi, offer baik kan? Offer baik. Memang kita offer yang terbaik lah masa MCO ni, during MCO kita. So salah satunya, I buka sikit lagi, boleh ke? Siapa nak komen nak tahu apa package yang terbaik. So jadi actually yang terbaik kita ada bagi subsidi lah kepada customer-customer kita. Apa itu subsidi? Boleh komen kita. So jadi subsidi tu kita membantu banyak dah customer Seri Pajam yang mana dia orang membeli, dia orang dapat subsidi dengan kita. Okay, sampai di sini saja. So saya rasa terima kasih sekali lagi Tuan Aziz Ahmad kita kerana sharing yang cukup berguna, bermanfaat kepada kita pada malam ini. Hopefully Terima kasih Faris dan juga Seri Pajam, dan terima kasih kepada anda semua yang stay TDN sampai ke penghujung sesi. Awesome lah malam ni. Thank you very much yang stay sampai in the end. So hopefully kita akan jumpa the next live lagi pada masa akan datang. So keep update dengan kita, page Seri Pajam dengan page Tuan Aziz Ahmad kita. So and itu saja Tuan Aziz Ahmad. Okay, thank you. Alright. Good night and selamat Hari Raya. Thank you, bye. Bye. Assalamualaikum. Bye. Salam. Bye.